wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, tecehau, wanakam, kabare, alhamdulillah. Pertamanya kita panjat penuh kesyukuran kepada Allah SWT berikan kita kekuatan, umur dan kesihatan dapat kita bertemu sekali lagi dalam mesyuarat agung tahunan cabang Tanjung Karang. Saudara Abdullah Kamarudin selaku pengurusi tetap bagi cabang Tanjung Karang, bagi tepuan kepada Tok Dolah. Timbalan pengurusi tetap Tok Nazif, bagi tepukan Tok Nazif. Saya hari ini kagum dia punya silat tiba-tiba menjadi, saya tak tahu mana pagi tadi dia minum apa, saya pun tak tahu. Macam-macam dia punya cerita pula. Dan kita alu-akut lakukan terima kasih banyak kepada Tuan Haji Muhammad Ma'ruf bin Salaman selaku pemantau daripada Majlis Pimpinan Negeri, daripada selaku Susah Cabang Kuala Selangor. Bagi tepukan sekali kepada saudara Tuan Haji Ma'ruf. Teman saya selaku timbalan pengurus timbalan ketua cabang saudara Anwar Karison, bagi tepukan. Ketua AMK cabang saudara Hero sekarang ya, sejak bila dia berlakon filem bayar okey bagus. Jadi hero Malaya yang baru saudara Helmi Sanusi, bagi tepukan saudara Ketua AMK. Puan Kalawani selaku pemangku bagi wanita Tanjung Karang. Terima kasih juga kepada KPI, bagi tepukan kepada KPI yang adil. Saudara Yang Mulia Raja Syamirul Zaman, Raja Barakul Zaman selaku Susah bagi cabang Tanjung Karang. Saudara Muhammad Solihi selaku Bendahari cabang Tanjung Karang. Teman-teman saya dalam pimpinan, dalam naib pengurus, naib ketua cabang Yang Berhormat Puan Rozana Zainal Abidin, saudara Acuan mana ya? Saudara Ravi, semua ahli jawatan kuasa cabang, semua ahli jawatan kuasa AMK, jawatan kuasa wanita, tuan-tuan, saudara-saudara sebagai ketua-ketua ranting, ahli jawatan kuasa, anggota, dan kalau hero kami sebut sebagai apa ni? Penjuang. Dahsyat. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan, saudara-saudara, kita hadir dalam mesyuarat agung tahunan, dia bukan perkara benda yang biasa. Ini adalah perkara tuntutan utama bila mana kita menjadi anggota cabang atau anggota Parti Keadilan. Untuk memilih kita nak masuk dalam mana-mana parti itu bebas. Tapi bila mana kita setuju dan kita menandatangani borang untuk menjadi anggota bagi parti, maka kita tertakluk kepada undang-undang yang digariskan dalam perlembagaan parti. Dalam perlembagaan parti, kehadiran kita sebagai anggota cabang itu dituntut. Kalau kegagalan cabang-cabang, wanita ataupun AMK gagal untuk mengadakan mesyuarat agung boleh menjadikan parti terbatal. Ya, saya ingatkan ya. Kegagalan kita mengadakan mesyuarat agung tahunan di peringkat cabang boleh menjadikan parti dibatalkan pendaftarannya oleh pendaftar pertubuhan. Bila parti dibatalkan oleh pendaftar pertubuhan, apa kesannya? Kesannya parti tidak boleh menyertai pilihan mana-mana pilihan raya yang diadakan oleh SPR. Itu kesan dia ya. Bukan biasa. Maknanya saudara-saudara hari ini datang menjadikan kewajipan kita menunaikan kewajipan itu cukup penting untuk menjadikan parti terus hidup dan untuk kita terus berfungsi. Itu kan? Jadi sebelum saya nak meneruskan ucapan, saya baca ataupun saya anikan pantun yang dibacakan oleh pengurusi Majlis Penasihat Parti kita yang berhormat Datuk Seri Dr. Wazah dalam akhir sebagai Presiden. Satu daripada 4 pantun saya bacakan. Jika tuan mengangkat peti, tolong masukkan segala barang. Jikalau kita bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Itu antara 4
patah daripada yang dibacakan oleh yang berhormat kawan, itu antaranya. Jadi apa yang penting pada kita kat sini adalah kita mesti bersama-sama dalam apa juga keadaan untuk memastikan parti terus ke hadapan. Dan hari ini tuan-tuan saudara-saudara kena ingat dan kena sedar dan kena akui bahawa hari ini tarikh yang cukup keramat kepada kita, iaitu 4 hari bulan April merupakan tarikh ulang tahun parti kita yang ke-22. Ya. Ini hari ini kita pilih khas, sebab dalam pilih-pilihan itu saya cakap dengan susah, dia kata kita pilih 4 hari bulan 4 kerana ini adalah tarikh ulang tahun parti kita yang ke-22. Jadi ini 4 hari bulan 4 tahun 99 parti dilancarkan. Parti kita ataupun Parti Keadilan Rakyat ini yang asalnya namanya Parti Keadilan Nasional, mengharungi pelbagai situasi yang disebut oleh Susah Agung tadi, dalam video disebut mengharungi pelbagai. Kita mulakan 4 hari bulan 4 selepas daripada siri pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri pada 2 hari bulan Ogos 2 hari bulan September 1998, kemudian 10 hari bulan mula kita punya gelombang diteruskan hinggalah waktu tu semua orang menganggap perkara biasa, dan itulah era reformasi bermula. Apa dia reformasi? Orang menganggap reformasi ini dia kata turun jalan, buat demonstrasi dan sebagainya. Reformasi bukannya itu. Reformasi itu sebagai cetusan daripada ini. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, akhirnya pada 12 September 1998, maka inilah satu gagasan, satu panduan, satu pergerakan kita dalam memastikan bahawa kita ke hadapan. Dan rakyat ke hadapan, parti ke hadapan, gerakan reformasi ini ada panduan. Sebab ketika itu tuan saudara-saudara, orang turun jalan. Tiap-tiap minggu, tiap minggu kita berada dekat jalan Tuanku Rahman, kita ada dekat Jalan Raja Laut, kita ada dekat Stadium Merdeka, kita ada dekat Dataran Merdeka untuk melaungkan. Waktu itu laungan yang paling, ini adalah Undur Mahathir Undur, Undur Mahathir Undur. Kalau siapa yang ingatlah waktu tu tiba-tiba Mahathir pula jadi Perdana Menteri sekali lagi. Itu yang saya tak tahan tu. Tak apa, itu yang satu proses. Tapi yang saya sebutkan sini adalah pada 10 hari bulan September 1998, rombongan yang pertama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari rumah dia adalah membuat satu gerakan berada di luar daripada Bukit Damansara. Ketika itu adalah di tempat kita, iaitu di Tanjung Karang, di rumah Hatan waktu itu. 10 hari bulan, 12 hari bulan, satu deklarasi yang saya sebut tadi, iaitu deklarasi Permatang Pauh. Ini penting kepada kita. Deklarasi Permatang Pauh ini sebagai asas perjuangan. Saya petik sedikit daripada ini, iaitu memetik daripada ayat Quran yang bermaksud tidaklah kami mahu melainkan untuk melakukan islah, iaitu reformasi sekuat daya kami. Ini penting kepada kita. Maksudnya apa dekat sini? Kita nak akan membuat satu perubahan yang besar. Nak buat perubahan yang besar kepada diri kita, buat perubahan kepada masyarakat, membuat perubahan kepada negara. Dia bukan benda yang kecil. Dia memerlukan kesepaduan daripada kita semua. Jadi itulah maknanya daripada 9 jalur yang ada dalam deklarasi Permatang Pauh. Islah yang kita sebut makna perubahan memerlukan kita punya kekuatan daripada kita. Jadi itu daripada deklarasi Permatang Pauh, inilah makna pergerakan rakyat seluruh negara waktu itu turun daripada Tanjung Karang, balik ke Permatang Pauh, terus sekali lagi ke Kedah, akhirnya sampai Kelantan, Terengganu, Pahang dan sebagainya. Gerakan kita yang akhirnya pada 20 hari bulan September itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap, masuk dekat lokap, terus dekat penjara, tak boleh keluar. Tetapi gerakan rakyat itu berterusan. Dan yang akhirnya kalau kita lihat bahawa ketika itu parti ditubuhkan, parti ditubuhkan tanpa adanya sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ada ketika itulah Datuk Seri Dr. Wan Aizah yang memimpin kita. Pada 4 hari bulan 4 parti ditubuhkan, parti dilancarkan hingga hari ini. Kita masuk pilihan raya kita yang pertama tahun 99. 99 kita masuk pilihan raya yang pertama. Waktu itu kita tak belajar lagi pilihan raya. Pilihan raya, modul yang pertama gerakan pilihan raya, tangan saya sendiri yang buat. Sebab semua orang tak ada experience tentang pilihan raya.
Kan? Kita buat bermula dari Kem Bumi Jati. Kem Bumi Jati sekarang dah cantik dah. Dulu Kem Bumi Jati dulu macam kat hutan, sekarang dah duduk kat bandar. Kan? Kalau siapa tahu Jalan Kebun, ada Kem Bumi Jati. Itulah pertama sekali kita membuat gerakan khusus pilihan raya yang pertama bagi seluruh parti, dan itulah asas modul yang kita gunakan. Kita ubah suai pergi ke janda baik, kan? Kita pergi beberapa kem lagi. Waktu tu nak buat perjumpaan bukan senang. Sekarang ni kita boleh panggil sekejap, orang boleh dah. Dulu nak buat perjumpaan dia cukup susah. Cukup susah. Kalau tak percaya tanyakan waktu tu. Kita cukup susah nak buat. Sebab hari-hari, kalau kita hari ni nak buat ceramah rumah Solihi, tak lama kemudian nanti SB akan datang. SB akan datang, dia akan pujuk Wak Solihi. Dia akan ugut dia. Nanti anak kau, dia kata belajar akan hilang beasiswa. Kalau tak ada, nanti anak kau kena transfer. Itulah ugutan-ugutan yang dibuat oleh SB. Macam-macam ugutan yang dibuat. Tapi itu cerita. Kita masuk 99 pilihan raya yang pertama, kan? Kita menang 6 parlimen, 2 di seluruh negara. Akhirnya pada 2004 kita tinggal satu sahaja kawasan, iaitu tinggal Permata Paut. Orang melihat 2004 ni suasananya suram. Orang menggambarkan ketika Malaysia mengatakan bahawa Parti Keadilan Nasional ketika itu akan seperti semangat 46, berkubur begitu saja. Tetapi tuan-tuan saudara-saudara, semangat rakyat, semangat yang ditunjukkan, reformasi yang ditunjukkan, kita bangkit semula selepas 2004. Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, kita susun balik jadual. Kita ingat kita buat gerakan daripada seluruh kawasan, sehinggalah kita dalam pilihan 2008 kita menang waktu itu. Bukan sekadar di Selangor, kita menang Selangor, kita menang Pulau Pinang, kita menang Perak, kita menang Terengganu. 2008 tidak, dan Kelantan kita menang. 1999 kita menang Terengganu. Itu antaranya gerakan yang kita buat. Yang paling penting tuan saudara bagi kita adalah kita memenangi negeri yang paling utama di seluruh Malaysia ini adalah Selangor. Ini yang orang tak boleh nak terima, macam mana Selangor boleh jatuh ke tangan selain daripada Barisan Nasional. Jadi ini tuan-tuan saudara, kita bina kekuatan ini tuan-tuan saudara-saudara untuk kita. Kita bina ini bukan kita bina untuk siapa, kita bina masa depan untuk anak-anak kita. Kita tunjukkan bakat, dan kita tunjukkan bakat selain daripada Barisan Nasional dan UMNO, ada parti lain yang boleh memerintah, yang boleh menunjukkan pengurusan yang jauh lebih baik daripada parti-parti lain. Alhamdulillah tuan-tuan saudara-saudara, 2008 kita masuk pilihan raya, kita kekal 2013, kita kekal 2013, dan sekali lagi dalam 2018 kita memenangi di negeri Selangor. Dan lebih lagi manis pada kita ketika itu adalah kita menang dalam membentuk kerajaan di peringkat persekutuan di Putrajaya. Tapi tuan-tuan saudara-saudara, sebagaimana saudara ketua saudara Hiru Malaya yang baru yang ditabalkan oleh Timbalan Pengurusi Tetap, Hiru berlaku apa ni? Ada satu filem yang saudara-saudara semua kena tonton, iaitu filem Ini Kalilah buat Rise Ini Kalilah, kena tengok, kena tonton yang itu. Rise Ini Kalilah itu sebenarnya gambaran pada 2018 pilihan raya yang cukup cantik untuk kita tonton. Semangat yang ditunjukkan ketika itu. Tetapi kita punya gambaran itu, kemenangan kita di Putrajaya, kita digagalkan oleh pengkhianat-pengkhianat kita. Pengkhianat-pengkhianat daripada Parti Keadilan, pengkhianat daripada parti-parti yang lain yang bersama-sama dengan kita waktu itu. Tuan-tuan saudara-saudara, kita apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, kita hilang di tengah jalan. Tetapi tuan saudara-saudara, pemimpin boleh pergi, boleh tinggalkan kita. Ini bukan round pertama kita kena tinggalkan pengkhianatan itu berlaku. Pengkhianatan ini juga berlaku pada 2013. 2013 ada beberapa ahli parlimen juga telah lompat. Kalau kita ingat, waktu tu ahli parlimen daripada Wangsa Maju lari, daripada Bayan Baru lari, daripada Babala Kristian mana waktu tu saya lupa. Ada, saya ingat dekat 7-8 ahli parlimen juga lari. Tuan-tuan saudara-saudara, apakah dengan hilangnya ahli parlimen daripada parti kita, lompat dan sebagainya, parti jadi lemah. Parti tetap parti tetap terus berkembang. Kalau kita tengok, kita menggambarkan
timbalan presiden setakat ini tuan saudara-saudara, daripada parti Siap Wujud sampai sekarang, hampir semua timbalan presiden keluar parti. Ya, bermula dengan Chandra Muzaffar, kemudian Rahman Osman, kemudian selepas Rahman Osman tinggal saya Hussein seorang je timbalan presiden yang tak lari. Susu Agong lari. Naik tetapi tuan-tuan saudara-saudara, hilang pemimpin, parti tidak lemah. Sebab parti yang kita ada ini diasaskan bukan kerana golongan elit. Tak ada Tan Sri, tak ada Datuk Sri, tak ada jutawan. Yang adalah tuan-tuan saudara-saudara. Sebab itu kehilangan pemimpin-pemimpin atasan tidak menjejaskan sokongan parti di peringkat bawah. Sebab itu tuan saudara-saudara, ada yang kata selepas timbalan presiden lagi, naik presiden lagi, habislah parti. Dia orang kata parti keadilan menghadapi masalah dalaman. Masalah dalaman mana? Yang nak hilang tu hilang, nak pergi-pergi. Tak ada masalah pada kita, InsyaAllah. Sebab kita punya bakat-bakat dan kita punya corak pemimpin yang kita telah didik. InsyaAllah kita memastikan bahawa 2018 kita dikhianati. Saya juga nak bacakan ini juga yang kita sebagai orang Islam, dalam surah Al-Anfal ayat 58. Nanti Ustaz boleh tengok balik surah Al-Anfal, dia punya maksud. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat daripada suatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus, terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Ini Allah sendiri sebut, bukan kita sebut. Tuhan sebut perkara ini, tidak suka kepada golongan yang khianat. Jadi itu Allah Ta'ala sebut. Jadi kita rasa orang nak khianat dengan kita, khianatlah. Nak pergi mana? Tuan-tuan kena tahu bahawa orang ini bukan sekadar diri dia kena hina. Anak masuk posting dekat FB kena hentam, masuk dekat IG kena hentam, dekat tweet kena hentam, cucu masuk dekat tweet pun kena hentam. Maksudnya apa? Sebab Allah memang tidak reda, tidak suka kepada golongan khianat. Ini terang-terang Allah Taala sebut. Jadi inilah tuan saudara, biarkan pada kita golongan yang nak khianat dengan kita, yang tak setuju dengan kita, yang bersama dengan kita dulu nak khianat, teruskan. Tapi tuan-tuan saudara-saudara, kita ingat, kita bina terus pasukan kita teruskan agenda-agenda yang kita ada ini, kita teruskan bersama-sama. Lebih-lebih lagi kita di Tanjung Karang ini, kita menghadapi satu keadaan, situasi yang jauh lebih penting daripada kawasan-kawasan yang lain. Kita nak satukan jentera kita. Tuntutan daripada kita, kalau dulu kita punya tuntutan, kita sedia untuk berkongsi dengan kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan. Hari ini kita kena teruskan. Sokongan kita bersama dengan kawan-kawan teman kita dalam Pakatan Harapan, kita teruskan. Tetapi kita bina kekuatan itu dengan parti kita. Itu sangat penting kepada, insyaAllah. Saya banyak kali sebut dalam mesyuarat-mesyuarat biro politik, sebut dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya, dari saya selaku pengarah operasi di peringkat jawatan kuasa pilihan raya negeri Selangor, kita teguh untuk mempertahankan kerusi Tanjung Karang di peringkat parlimen, insyaAllah untuk kita tandingi. Tetapi apapun tuan-tuan saudara-saudara, keputusan tetap berada dekat kuasa majlis pimpinan pusat. Kita telah cadangkan. Sebab itu saya minta untuk semua kita di peringkat ranting, di peringkat jawatan kuasa pilihan raya daerah Mundi, kita bentuk jentera kita. Kita kena sebut kepada mereka, ini jawatan kuasa kita, ini program yang telah kita lakukan, ini aktiviti yang telah kita laksanakan di peringkat daerah-daerah Mundi. Kita punya jentera sampai di peringkat bawah, di peringkat antar bumbi. Jadi di mana yang kita tak sesuaian untuk kita nak bertanding di pihak Parlimen Tanjung Karang. Jadi insyaAllah bagi sebagai ketua cabang dan juga sebagai pengarah pilihan raya, pengarah operasi pilihan raya negeri Selangor, saya memang menegaskan ini. Jadi saya nak minta saudara-saudara, yang jauh lebih penting daripada ini adalah komitmen daripada saudara-saudara. Jentera kita teruskan, mesyuarat-mesyuarat yang kita bentuk jawatan kuasa di peringkat daerah Mundi untuk kita teruskan. Itu daripada sudut jentera, daripada sejarah. Dan yang keempat yang saya nak sebutkan adalah berkaitan dengan lantikan politik. Alhamdulillah tuan saudara-saudara, di sini kita ada ahli Dewan Negeri, kita ada ahli majlis, kita ada ketua kampung, kita ada PWB, kita ada, beliau nama apa?
ada ketua komuniti India, kita ada belia nama apa? Penggerak belia Selangor. Itu semua lantikan yang dibuat bila mana kita mampu untuk jadi kerajaan. Jadi ini semuanya kerana hasil gerak kerja tuan-tuan sebagai anggota parti, sebagai pejuang parti. Kita menang di peringkat DUN, kita menang, kita boleh tubuh kerajaan, kita ada menteri besar, kita ada esko. Kalau dulu di peringkat pusat kita ada timbalan Perdana Menteri, kita ada menteri, semua jawatan-jawatan itu kerana adanya parti. Sebab itu saya minta saudara-saudara yang memegang jawatan ini kena laksanakan tugas tanggungjawab dan juga amanah ini sungguh-sungguh. Sebab kita bukan menjalankan bagi pihak diri kita, kita menjalankan tugas ini bagi pihak parti. Kita menjalankan tugas ini bagi pihak parti. Ini sangat penting. Apa amanah parti? Apa tugasan parti? Parti nak kita buat kerja dengan baik-baik. Kita buat kerja bersungguh-sungguh. Itu parti. Sebab apa yang kita luahkan, ahli majlis buat kerja silap, dia akan sebut ini ahli majlis PKR. Ini ketua kampung, ini ketua kampung PKR. Ini adun PKR, ini esko PKR, ini menteri besar PKR. Dia tidak sebut nama, yang disebut parti. Saudara-saudara kena ingat. Sebab itu saya minta saudara-saudara yang jadi ketua kampung, walaupun ketua kampung saja dekat situ, tapi sebenarnya gambaran itu MPKK mana ni? MPKK PKR yang disebut. Tapi kita tak sebut PKR, kita sebagai parti, nama kita Keadilan. Tapi itu sebutan media dan orang kita terima, tak apa. Tapi yang saya nak sebutkan saudara-saudara dekat sini, saudara-saudara kena pikul ini sebab tanggungjawab saudara-saudara. Kalau maknanya Tok Zul dia sebagai ketua kampung Raja Musa, dia tak akan sebut Zul, dia akan sebut ini ketua kampung PKR lah. Yang baik dia tak sebut, kalau baik dia tak sebut. Kalau Tok Zul bagi sumbangan COVID, bagi sumbangan apa, dia tak sebut. Tapi kalau Tok Zul dia silap, tak datang ziarah orang meninggal, dia tak begitu, dia cakap, inilah ketua kampung PKR Sungai Gulang-Gulang, orang meninggal tak ziarah. Dia cakap adun ni, ada kematian, ada kebakaran, tak datang, dia akan sebut. Ya, tuan-tuan kena tahu. Sebab itu saya minta sebagai penjawat, sebagai lantikan politik, saudara-saudara bertugas bukan kerana diri sendiri. Tak mungkin saudara-saudara mampu jadi adun, tak mungkin kita boleh jadi majlis, tak mungkin kita boleh jadi ketua kampung kalau kita hantar surat permohonan dekat kerajaan negeri atau KSU. Kita ada. Kerana parti kita ada dekat sini. Sebab itu saya minta saudara-saudara kena bekerja sungguh-sungguh untuk memastikan bahawa nama parti ini terus berada dekat singgah tempat yang sebenar-benarnya. Setakat ini alhamdulillah. Survey, saya ingat ada beberapa selain daripada IDE buat survey, kita ada ISAS buat survey, yang terbaru Sinar buat survey, Cucu Jikpo buat survey. Setakat ini hampir keseluruhan survey-survey yang ada masih meletakkan Parti Keadilan parti nombor 1 yang mendapat rekod yang baik daripada rakyat. Setakat ini, dibandingkan Parti Keadilan, DAP, UMNO, PAS, Amanah dan sebagainya, Parti Keadilan Rakyat masih nombor 1 daripada semua survey. Orang kata kalau IDE buat, ini IDE Selangor punya, dia kata. Tapi Cucu, Sinar, IKSAS, saya ingat ada beberapa lagi agensi-agensi yang memang tugasnya membuat survey, dia masih meletakkan bahawa survey ini rakyat memilih Parti Keadilan kalau dia bersama nama dengan Pakatan Harapan, tak ada masalah untuk tubuh kerajaan pada pilihan raya 15 nanti. Itu kebanyakan survey sebut. Jadi ini saudara-saudara, survey ini dia adalah cerminan kepada apa yang kita laksanakan. Kalau di peringkat negeri Selangor, dia akan tengok kerajaan negeri Selangor, menteri besar buat kerja betul atau tidak, esko buat kerja betul atau tidak. Kalau di Negeri Sembilan juga dia akan melihat sama ada apa yang dibuat oleh kerajaan Negeri Sembilan itu baik atau tidak. Kalau di Pulau Pinang dia tengok DAP ini melaksanakan tugas baik atau tidak. Di negeri-negeri lain yang tidak kita jadi kerajaan, adakah parti kita ini wujud ataupun tidak? Kalau tuan-tuan laporan-laporan yang diterima oleh pihak SB, Special Branch dan sebagainya juga menjadi satu daripada tanda aras juga, tanda aras kepada sokongan. Jadi ini juga menjadi impak yang besar kepada kita. Jadi tuan-tuan saudara-saudara,
Sebab itulah kita di peringkat menteri, yang dah jadi menteri, yang akan jadi menteri, yang jadi timbalan menteri, yang menjadi menteri besar, yang menjadi ketua menteri, yang menjadi esko, menjadi adun, ahli parlimen dan sebagainya. Kita mesti bersama-sama dengan parti. Sebab kena ingat, kan, kalau kita merasakan bahawa kita hebat, kan, kita jadi menteri besar kita hebat, kerana kitalah kita jadi menteri, kerana kitalah jadi timbalan menteri, sebab itulah yang boleh menjadikan kita ni khianat kepada perjuangan kita. Sebab itu tuan saudara-saudara, bagi pihak cabang, saya selalu katakan, saya kalau ada perkara-perkara yang belum selesai, saya mohon ampun dan maaf. Sebagai pimpinan keseluruhannya, ada banyak perkara. Saya cukup yakinlah nak kata kita buat laksanakan keseluruhan itu mustahil dan menipu diri sendiri. Tapi nak katakan kita tak buat langsung, kita laksanakan setakat yang kita mampu. Kalau ada masalah-masalah, kita terbuka untuk jumpa. Timbalan ketua cabang ada, naib ketua cabang ada, timbalan ada, SUSA ada, dan semua tuan sebagai pemimpin berunding dengan kita kalau kita ada masalah. Kita nak selesaikan masalah keseluruhan, kita memang tidak mampu. Jom saudara jumpa dengan kita, bincangnya apa, perkaranya apa, insyaAllah kita selesaikan. Kalau nak minta duit banyak, tanya dengan Uncle Lim. Uncle Lim mesti belanja sekurang-kurangnya pun air kelapa. Ya kalian, mesti sekurang-kurangnya. Dia sebut suhu bising-bising. Dia mari kita belanja air kelapa muda kan, sekurang-kurangnya kalau ini. Maknanya itu taktik Uncle Lim, bila orang marah dengan dia belanja air. Saya nak sebut. Jadi saudara-saudara sebagai pemimpin, kalau orang marah, saudara belanjalah air dulu supaya dia marahnya dia kurang. Dia macam itulah strategi yang kena belanja dia air. Jadi jangan bagi dia tarik atau apa-apa, bagi dia macam Uncle kata, bagi kelapa muda sejuk. Jadi sejuk. Jadi itu serba sedikit yang saya nak nyatakan. Sekali lagi saya sebutkan, kita bagi pihak pimpinan di tingkat cabang, kita ucapkan terima kasih kepada sekretariat di bawah pimpinan saudara SUSA, bagi tepukan kepada SUSA yang telah melaksanakan, juga kepada SUSA bagi AMK yang telah menyiapkan dokumentasi dan sebagainya. Tepukan kepada SUSA AMK. Mana SUSA AMK? Dan juga kepada SUSA bagi wanita yang beranak belum. Dan sudah pimpinan, terima kasih kepada wanita yang menyelesaikan dokumentasi ini. Penting. Nampak dokumentasi itu mudah, tetapi sebenarnya dia cukup penting. Saya sebut sekali lagi, tanpa dokumen itu boleh menjadikan parti kita terbatal. Ya, ingat daripada sudut itu. Jadi juga kalau ada masalah, ada kekurangan juga bagi pihak sekretariat dan juga cabang, kita mohon ampun dan maaf. Jadi saya jemput saudara-saudara di pihak ini, kita akan adakan pelancaran bagi bilik gerakan utama untuk pilihan raya yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Presiden Keadilan pada 7 hari bulan. 7 hari bulan di Shah Alam, malam kita buat pelancaran. Tetapi saya yang gariskan satu cabang 10 orang, dalam tu memang 10 orang yang akan keluar dari Majlis Pimpinan Negeri. Tapi kalau saudara-saudara dah sebut, kalau saudara-saudara dah datang, saya pun tak boleh nak halang saudara-saudara datang, pakailah baju parti. Tetapi kita memang hadkan jemputan untuk setiap cabang itu 10 saja. Bukan kerana apa, sebab kita tak nak terlalu melempah kawasan yang itu untuk menjadikan kita ada masalah. Sebab terakhir program kita di Flamingo yang baru ni pun dia dah melempah-lempah, jadi itu. Tapi saya jemput saudara-saudara untuk datang, untuk kita meraihkan sambutan sebelum Ramadan. Jadi terima kasih banyak kepada pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap yang menjalankan tugasan dengan baik dan sempurna. Terima kasih SUSA, terima kasih timbalan ketua cabang dan semua jawatan kuasa cabang. Terima kasih ketua-ketua daerah mudi, ketua-ketua ranting. Terima kasih juga kepada saudara Ma'ruf, bagi tepukan sekali lagi kepada saudara Ma'ruf yang sudi hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya juga nak akhiri pantun ucapan saya ni dengan pantun yang dibacakan sendiri oleh Presiden kita pada Kongres yang terakhir, iaitu di Melaka. Dia minta untuk kita hafal ni, tapi kita pun tak pernah hafal pantun ni. Dia kata, menyeluk pekasam ke pangkal lengan, genggam bara menjadi arang. Kita hadapi segala rintangan dalam keadilan darah pejuang. Reformasi!
Reformasi. Kawal tetap. Kawal sampai. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.